National Digital ID kena ada satu chip masuk ke dalam kepala kita untuk control, untuk dajal control kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa, untuk segmen ni anda tak perlu nak buka video, tengok muka saya. Anda just tekan play, minimize. Anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Dan bila anda dah settle dengar saya sembang, mungkin anda boleh nyatakan pendapat anda, bersetuju ataupun tak dalam ruangan komen di bawah. Topik kita kali ni berkait dengan National Digital ID. Dia bukanlah satu topik yang baru dibincangkan, cuma dia jadi kontroversi bila mana government kita mula nak laksanakan benda ni secara besar-besaran. Pagi tadi kita punya head of government, kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dah settle register dia punya National Digital ID, dan untuk makluman anda, dia bukanlah orang pertama yang register National Digital ID. Itu adalah satu simbolik yang mengatakan era untuk National Digital ID di Malaysia ni bermula sekarang. Okey, untuk video kali ni sebenarnya tak adalah saya nak go for deep sangat, dia punya technical tak ada. Kita nak go for surface saja, macam apakah itu National Digital ID, apakah kegunaan dia, kenapa government kita berkeras gila nak laksanakan National Digital ID ni, lepas tu risiko-risiko yang perlu ditanggung, dan yang paling penting, adakah betul dengan National Digital ID ni satu chip akan diinjek masuk ke dalam badan kita, kemudian Zionis atau kita akan dijadikan tentera Dajjal untuk kuasai dunia. Okey, untuk yang pertama sekali, apakah itu National Digital ID? Dia sangat-sangat simple, which is dia adalah kad pengenalan kita yang didigitalkan. Dia informasi badan kita, data-data kita didigitalkan. Ada dekat satu server macam tu lah. Tujuan dia supaya dia boleh integrate, dia boleh synchronize dengan data-data di tempat lain. Saya bagi contoh lah, macam saya ada buat medical check up dekat Hospital USM Kota Baru ni. Saya punya data perubatan semua Hospital USM Kota Baru ni pegang. Saya pun pergi ke Kuala Lumpur. Dekat Kuala Lumpur saya sakit, saya pun pergi dekat Hospital Kuala Lumpur. Untuk Hospital Kuala Lumpur nak buat check up tu, dia terpaksa, dia kena tengok dulu rekod-rekod yang lepas. Untuk tengok rekod-rekod tu, dia terpaksa manually contact HUSM, lepas tu minta itu, minta ini, kadang-kadang berlaku masalah. So inilah yang cuba diselesaikan oleh government kita. Bila mana ada National Digital ID ni, ada satu server yang simpan data kita, dia akan minta HUSM dengan HKL tadi untuk integrate dengan dia. Bila kedua-dua entiti tadi bersetuju, jadi HKL dia dah tak perlu nak go for manual, dia check secara online saja dan dia boleh akses semua data ni lah. So benda ni sebenarnya sangat-sangat memudahkan. Kalau dulu kita perlu bawa 3 kad sebagai contoh, kalau dulu kita terpaksa bawa 3 kad, kad pengenalan, lepas tu kad perubatan, lepas tu mungkin kita punya lisensi memandu. Tapi dengan adanya National Digital ID ni, kita hanya perlu bawa satu sahaja, mungkin kad pengenalan kita sahaja. And bila sebut benda ni kan, dia berkait dengan tadi, dia berkait dengan adakah dengan adanya National Digital ID ni akan ada satu chip, dan chip tu akan diinjek masuk ke dalam otak kita untuk kawal, dan kita akan dikawal oleh orang jahat untuk kuasai dunia, macam cerita The Kingsman, cerita macam tu lah. Ataupun soalan yang lagi tepat, adakah nak laksanakan National Digital ID ni kena ada physical product, bukan chip, ataupun mungkin juga satu tongkol wagyu sebagai contoh. Maksudnya dia kena ada physical product ke tak? Sebenarnya secara dasar dia tak perlu ada apa-apa physical product. Cukup dengan kita register sekali, dia dah simpan data kita, lepas tu kita just sebut nombor kad pengenalan ataupun kita punya username, everything dah ada dekat situ lah. Tapi disebabkan dekat Malaysia ni kita ada masalah akses kepada internet kan, kita ada akses kepada internet kadang-kadang offline, lepas tu tak semua orang boleh buka digital tu. Macam makcik-makcik yang dah uzur, yang dekat kampung kan, orang yang tak tahu pasal internet, dia tak boleh access benda tu. So government kita dia buat hybrid, ada online dan juga ada offline. Tapi benda ni dia synchronize lah. Once online, dia akan synchronize together macam tu. Untuk itu saya tak nampak lah
government kita perkenalkan chip yang baru yang kita nampak masa Datuk Seri Anwar Ibrahim register tu pun dia pakai kad pengenalan sedia ada. So itulah yang akan dijadikan sebagai token National Digital ID, membantah kepada mitos yang mengatakan National Digital ID kena ada satu chip masuk ke dalam kepala kita untuk control, untuk Dajjal control kita semua tu memang tak berlaku lah sebenarnya. Dan anda kena tahu bila kita bercakap tentang Dajjal dan sebagainya ni, yang jadi tentera Dajjal pada akhir zaman, akhir masa nanti bukanlah mereka yang dipaksa jadi. No, mereka yang willingly untuk jadi tentera Dajjal sebenarnya. Bila Dajjal datang, dia pun tanya, nak tak makanan yang aku bawa ni, ataupun cakap aku sebagai Tuhanmu. So kalau kita punya iman tu lemah, kita pun akan follow dia, willingly follow dia. Kita bukan dipaksa. Anda kena faham dekat situ. Tapi kalau iman kita kuat, kita kata no, kau bukan Tuhanku, dia akan bunuh kita dekat situ. So dia tak ada istilah macam letak chip dalam badan kita dan kita akan dikawal oleh Dajjal untuk jadi tentera dia. No, anda boleh check benda ni. Anda boleh semak balik hadis-hadis yang Nabi keluarkan, hadis fitan macam tu kan. So kita pergi kepada topik yang ketiga. Adakah data yang kita berikan kepada government tu mempunyai possibility untuk dihack, dibocorkan, dijual, diubah? Jawapan dia ada. Yes, even benda ni dah pun berlaku dekat negara Jepun. Jepun baru saja laksanakan National Digital ID. Dia tak macam Singapura. Singapura dah lama buat and dia stable gila, tak ada masalah langsung. Untuk Jepun ni mereka baru buat. Even kad pengenalan pun dekat Jepun sebelum ni tak ada. Mereka perkenalkan National Digital ID ni untuk kad pengenalan dia lah. Sebelum ni just kadar kita kata surat beranak sahaja. IC kad pengenalan memang tak ada dekat Jepun. Bila mereka nak laksanakan National Digital ID ni, ramai rakyat dia yang tolak. Dia kata ini adalah pencerobohan data privacy macam tu. Apa yang government Jepun buat untuk paksa, untuk tarik dia punya rakyat register National Digital ID untuk memudahkan mereka kan. So government Jepun dia bagi insentif, dia bagi bonus, siapa-siapa yang register akan dapat, tak silap saya, 20,000 yen, lebih kurang dalam RM700 Malaysia. Itu pun orang Jepun tak nak. Orang Jepun dia bukan mata duitan macam saya. Dia tolak. Lepas tu apa yang government dia buat, dia paksa rakyat dia, siapa-siapa yang tak register National Digital ID ni, kau tak boleh claim insurans perubatan. Benda ni macam lucu sikit lah, sebab dekat Jepun kalau anda kerja, anda punya gaji tu wajib tolak insurans perubatan ataupun hayat macam tu. Dan sekarang dah lah dia paksa potong dari gaji kita, kita tak boleh claim pula. Atas dasar tu ramailah rakyat dia yang register National Digital ID. Masalah berlaku pada tahun ni bila mana ramai juga rakyat dia yang kata data perubatan dia tak sama seperti yang sebelum ni. Bila government Jepun siasat, benda tu betul-betul berlaku dan ada glitch. Inilah yang kita takut. Bukan sahaja data kita ni senang untuk anda kena tahu, data yang dicuri ni bukanlah data yang kecil sekadar nama, nombor telefon, alamat. Tak. Tapi bila adanya National Digital ID ni, dia akan synchronize dengan banyak tempat, dengan banyak entiti. Macam contoh yang saya cerita kepada anda tadi, data perubatan, lepas tu data bank. So bila data kita tu dicerobohi, semua benda boleh buat. Macam kalau kita nak register email ataupun media sosial kan, ada security question, who's your maiden mother's name kan. So bila dah semua data kita ada dekat sana, siapa mak kita, siapa mak kepada mak kita, everything link together tu kan. So security question dia dah jadi tak valid sangat lah. Bukan tak boleh buat, tapi dia kena kena lebih complicated, barulah orang tak boleh nak breach kita punya account dengan senang. Jadi adakah possible untuk data kita bocor keluar? Jawapan dia ada. Cuma itulah government dia kena buat something. And sebut tentang data yang bocor keluar ni, sebenarnya benda ni dah banyak berlaku. Dia tak semestinya ada National Digital ID baru isu data, kebocoran data ataupun kita kata eksploitasi ke atas data ni. Anda boleh baca berita banyak kali Apple, Google, Facebook disaman di atas pencerobohan data ni sendiri. Macam Facebook kan, kita ingat yang Facebook ni percuma, yalah register dan kita boleh guna, kita boleh jadi keyboard warrior, kita boleh pergi dekat mana-mana tokoh politik, kita serang dia dengan muka anime dan sebagainya kan. Kita ingat dia free tapi sebenarnya Facebook menjadikan kita sebagai produk mereka. Bisnes Facebook ni dia menarik sikit. Bisnes dia sebenarnya dia adalah media company, which is dia iklankan produk orang dekat dia punya platform lah. Jadi dia pergi jumpa kedai komputer Mona Lisa sebagai contoh.
kau bayar aku RM100 Malaysia, aku akan iklankan produk kau dekat dekat audience aku ni 100 orang sebagai contoh. Jadi kita dalam transaction ni sebenarnya kita adalah produk Facebook tanpa kita sedari. Alright. So, tentang kebocoran data, eksploitasi ke atas data ni dah lama berlaku, cuma dia dalam skala yang kecil. Bila ada National Digital ID nanti, dia punya data tu akan jadi lagi besar lah. Kita panggil dia sebagai big data. Ada satu benda yang best untuk kita bincang. Kalau tadi orang kata dengan National Digital ID ni, tentera Dajjal nak kawal kita untuk join mereka, yang tu kita dah hapuskan. Mitos tu kita dah tolak tepi sebab memang tak ada sebarang chip dimasukkan ke dalam kepala ataupun badan kita. Sekarang ada yang kata ini adalah cara untuk government pantau kita. Dia nak tengok kita secara personal. Macam yang berlaku dekat China lah. China punya personal score point. Basically, government China, dia bagi dekat seorang rakyat dia 1000 point. Pada awal 1000 point dan dia akan tengok dalam masa 1 tahun berapa point lagi yang tinggal. Point ni dia akan ditolak. Dia akan ditolak kalau pelaku buat benda yang tak bagus lah. Macam contoh, dia bawa kereta laju lebih dari had yang dibenarkan. So, dia akan potong 100 point. Lepas tu kalau dia buang sampah di merata-rata, sebab dekat China ni banyak CCTV and dia dah apply yang CCTV tu dah recognize muka dan sebagainya. So, kalau kita buang sampah, dia akan potong lagi 50 point. Jadi, dia tengok dalam masa 1 tahun tu berapa point yang tinggal. Kalau lebih dari 800, bermaksud yang ini adalah citizen yang bagus gila lah. Dia akan dapat semua privilege yang selayaknya. Tapi kalau dia punya point pada akhirnya nanti, point dia adalah separuh mungkin, ataupun rendah dari separuh, mungkin 300 point. So, dia akan hilang banyak privilege. Saya bagi contoh macam kalau di Malaysia kita pergi ke hospital kerajaan, kita tak perlu nak bayar harga ubat tu. Kita tak perlu nak bayar banyak benda, which is kalau kita pergi dekat klinik biasa, kita kena charge sampai RM100. Tapi di hospital government, kita bayar RM1 sahaja. Kalau kita rakyat yang bagus, mungkin kita just perlu bayar RM1 sahaja. Tapi kalau kita rakyat yang score point dia rendah, kita kena bayar harga full RM100 Malaysia. Ini yang orang kata government nak buat lah. Dan interesting fact tentang score point dekat China, sebenarnya sebelum government China apply benda ni, sebenarnya tak silap saya lah, score point ni tak dilaksanakan di seluruh China lagi, di sesetengah tempat sahaja. Sebelum government China buat benda ni kan, Alibaba dah lama main dengan big data ni. Dengan data-data tadi, dengan data-data dia kumpul data dari pembelian customer dekat dia punya website, lepas tu pattern buying semua tu, dia mampu bagi loan dekat pengguna dalam masa 3 minit sahaja. Inilah pentingnya main dengan big data ni. Inilah yang kita sembang tentang National Digital ID, satu big data yang besar gila. So, menjawab kepada persoalan, adakah ini cara government untuk pantau kita? Jawapan dia, personally, saya rasa mungkin. Saya rasa mungkin lah. Saya rasa. Tapi ini pendapat peribadi lah. Tak adalah nak kata saya ada solid hujah di sebaliknya. Cuma bila fikir secara akal yang waras, saya rasa macam boleh je government dengan adanya National Digital ID tadi, dengan data-data yang ada. So, logik je government nak pantau kita supaya kita jadi rakyat yang terpuji. Cuma kalau kita nak kata sistem National Digital ID ni adalah propaganda parti-parti tertentu untuk menangkan mereka pada pilihan raya yang akan datang, bagi saya tak tepat lah. Kalau kita tengok timeline pelaksanaan pun dia macam tak match. Yang perkenalkan dia adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perikatan Nasional sekarang. Yang laksanakan dia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan. Jadi dia tak match. Bagi saya dia bukan isu politik, tapi dia lebih kepada dasar kerajaan tu sendiri. Kita kena tahu yang Singapura dah lama settle benda ni. Lepas tu Thailand, Indonesia, mereka terkehadapan berbanding dengan kita. Mereka sedang laksanakan dia. Lepas tu Malaysia baru nak mula sahaja. Kita kena tahu, kita kena terima hakikat yang pelaksanaan sistem National Digital ID ni lebih besar manfaat dia berbanding dengan isu-isu yang berlaku tu. Government boleh je bayar pakar IT, pakar teknologi untuk protect kita punya data tadi, dan kita dapat rasai benefit National Digital ID. Tak perlu nak bawa banyak barang. Mungkin kita just bawa smartphone kita sahaja, kita dah boleh hidup di Malaysia ni. Dah ada license kereta dekat sini, dah ada bank dekat sini. Lepas tu kalau nak register e-wallet everything, kita dah tak perlu nak ambil ID scan. Dia dah semua dah integrate, senang gila. Last kali sebelum saya tutup ni, saya nak sentuh sikit lah, sebab National Digital ID ni memang dikaitkan dengan konspirasi Dajjal akhir zaman dan sebagainya. Bagi saya lah, ni personally saya alhamdulillah lah, saya belajar banyak juga tentang hadis fitan dan sebagainya. Saya punya prinsip senang saja. Saya
Saya rasa kita tak perlu nak takut sangat dengan Dajjal ni sampai level kita kena study, kita kena buat makanan preparation. Bagi saya tak. Kita just follow apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi suruh saja. Nabi dah cerita kepada kita Dajjal ni dia punya fizikal, dia kulit gelap, rambut kerinting, mata dia buta sebelah, lepas tu dia pendek gemuk. So fizikal Nabi dah cerita dah. Lepas tu kalau Dajjal keluar, apa yang kena buat? Nabi suruh kita lari ke dalam hutan, lari ke dalam gua, kalau boleh ikat anak bini kita yang perempuan, ikat anak bini kita supaya jangan jumpa dengan Dajjal. Jangan kita tak perlu sampai level macam nak study gila-gila Dajjal ni macam mana, so bila kita jumpa depan-depan kita boleh lari. No, benda tu tak berlaku. Benda tu tak berlaku. Even possibility untuk kita jadi tentera Dajjal tu pun tinggi. Dan apa yang Nabi suruh buat untuk kita elakkan fitnah Dajjal ni adalah kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kita ada knowledge pasal Dajjal banyak gila sekalipun, kalau kita tak buat apa yang Nabi suruh, bagi saya GG lah. Memang teruk gila. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.